Sayyiduna siapa dia tu? Allah. Peperangan Al-Yarmouk, Ghazwa Yarmouk, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahl, Sufyan bin Harb. 3 orang ini sebelum peperangan yang sebelumnya Al-Khandaq, mereka memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah. Peperangan Yarmouk, 3 ini jadi tentara semua mereka masuk Islam jadi tentara Rasulullah. Mereka duduk simpang-simpang. Subhanallah. Berapa perang? Badar, Uhud. Maka kita memerangi Rasulullah. Sekarang ini kita dalam tentara Rasulullah SAW. Saya rasa Sayyiduna Umar qala lahum la tahzanu ala ma fat illa lituslihu ma huwa. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, jangan kalian berduka atas apa yang telah berlalu, akan tapi melainkan jika ianya demi membaiki apa yang akan datang. Abu Sufyan, Sayyiduna Abu Sufyan yang memusuhi Rasulullah, tak tahu berapa tahun, dalam peperangan Yarmouk tercabut matanya. Orang tanya kepada beliau, "Madza tuhib?" Qala, "Uhibbu an alqa ar-rum fa aqtulahum aw yaqtuluni." Bila mana orang tanya kepada dia, apa yang engkau sukai ketika ini? Jadi jawab dia, aku lebih suka bila mana aku berhadapan dengan tentera Rom, lalu sama ada aku membunuh mereka atau mereka membunuhku. Syuf taubah. Macam mana Allah Subhanahu wa taala ubah keadaan mereka. Ghayyara Allah ahwalahum. Allah Ta'ala mengubah keadaan mereka langsung. Khandaq. Beberapa bulan lepas saja mereka usaha nak bunuh Rasulullah, nak memerangi Rasulullah, kumpul orang itu. Dalam beberapa bulan sahaja mereka jadi dalam tentera Rasul, nak korbankan diri sendiri kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Hakadha idza Allah Subhanahu wa taala qabila tawbaka ghayyara halak. Beginilah yang dimaksudkan bila mana Allah Ta'ala memberi taubah kepada seorang, dan Allah Ta'ala akan mengubah keadaan orang itu. Na'am. فينبغي أن يندم الإنسان ليصلح ما هو آت. Maka dari apa yang akan datang. لأن الإنسان إذا لم يندم لم يسلم من الإثم. Kerana jika orang itu tidak merasa menyesal, dia tidak akan selamat daripada dosa. Macam guru saya, Syekh Al-Arbi Tahri Al-Hasani, hafizahullah ta'ala, yang ajar saya Al-Quran dari dia selalu sebut, orang yang belajar menyesal, orang yang tak belajar menyesal juga. Kita selalu fikir ni, macam mana? Dia selalu marah. Dia kata orang yang bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, menyesal. Orang yang tak belajar juga akan menyesal. Pasti kita besar sikit baru faham. Orang yang belajar menyesal kenapa tak tambah lagi, tak semangat lagi. Hakadzal ilm. Walladzi lam yadrus yandam ala annahu lam yadrus. Dan orang yang tak belajar dia menyesal sebab dia tak belajar. Naam, lidzalika as-salih aidan as-salih yandam. La yahzanu, hadis sahih. La yahzanu ahlu dunya لا يحزن أهل الجنة في الجنة إلا عن ساعة فاتتهم في الدنيا لم يذكروا الله عليه. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidaklah ahli syurga itu berduka melainkan dari kerana satu saat semasa mereka di dunia yang mana mereka tidak menjadikan saat itu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala rumah ketenangan, tapi ahli syurga pun akan menyesal sikit. Alangkah kalau masa yang kita duduk di kafe-kafe, duduk dalam handphone itu, kita sibuknya dengan zikir. Ini yang apa nama? Yatahassaru alaihi ahlul jannah. Yang berbekas di hati ahli syurga. Berbekas di hati ahli syurga. Mereka akan menyesal ini saja. Lianna madza? Lianna ala qadri al-amali turfa'u al-maratib. Kerana sekadar mana amalan orang itu, sekadar itulah diangkat martabatnya. Itulah martabat ahli Quran, sangat-sangat tinggi di syurga ni Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Karena apa? Semua ahli syurga akan masuk di tempat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka, ikut amalan, ilmu, makrifah mereka, kecuali ahli Quran. Allah Subhanahu wa taala suruh mereka walaupun dalam syurga baca dan naik. Setiap kullama qara'a irtafa. Semakin dia baca semakinlah naik martabatnya. Maka jadilah ahli Quran. Tak semestinya pergi tahfiz pakai serban ulah. Buat satu masa daripada siang malam kamu untuk Al-Quran. Walaupun bayar RM50, RM100, pergi dekat satu ustaz mengajar kamu setiap malam satu muka surat saja. Talaqi, khatam, buat sekali lagi. Apa alasan? Apa huwal udhr? Apa halangannya? Halangannya seminggu sekali, tak mampu setiap hari. Seminggu sekali bawa mushaf pergi dekat ustaz atau datang madrasah tahfiz, minta dari asatiza, talqin kamu satu. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Kamu ulang satu muka surat 15 minit balik rumah. Ini dengan niat apa? Kamu mengaji Al-Quran.
هكذا هذا أهل الله. أهل القرآن من عاش مع القرآن. Jadi mereka itulah yang dimaksud ahlullah. Itu ahli Quran itu adalah mereka yang hidup bersama Al-Quran. ثم ذكر الشيخ الشرط الثالث للتوبة. Ini sangat penting. Kita kena tulis, kena faham supaya kita pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena ajar orang lain. Ramai orang tak pandai balik mada yarji Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bagaimana cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف يلقى الإنسان ربه وهو لا يعرف التوبة. Bagaimana boleh seorang itu bertemu dengan Tuhannya sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana cara bertaubat. ولم يتوب إلى الله ولو توبة. Dan dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Taala dengan satu taubat yang benar. Sepanjang umur tak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala satu taubat yang benar. Ini peluang kita belajar bagaimana taubat yang sempurna. Syarat yang ketiga kata Syekh, بشرط الإقلاع ونفي الإصرار. العزم على الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه. Syarat yang ketiga al-iqla' itu mencabut, menanggalkan dosa itu daripada dirinya. معناه لا يتوب إلى الله وفي قلبه ما زال يريد أن يفعل ذلك العمل. Maknanya tak boleh orang itu dia kata dia bertaubat pada Allah Taala tapi dalam hati masih ada kehendak ingin mengulang dosa itu. Allah tak terima kalau ada perasaan ini. Yakni dalam hati kamu macam merasa masih lagi nak buat lagi. Masih lagi rasa nak buat lagi. Tandanya apa? Tanda orang yang betul-betul jujur dalam taubatnya. An yabta'ida 'an rufaqa'is su' wa an yabta'ida 'an makanil ma'siyah wa 'an halil ma'siyah. Dia akan menjauhi teman-teman yang buruk, dia akan menjauhi tempat dan keadaan yang tidak baik. Yang tidak baik. Ada satu kisah di Bani Israel, ada satu orang bunuh 99 orang. 99 nyawa. Zulman. Secara zalim. Dia pergi tanya satu ulama. Kalau tuan saya bunuh 99, adakah Allah terima taubat saya? Mana boleh. Kamu 99 orang. Bunuh sekali 100. Dia bunuh pula. Lepas tu dia pergi tanya satu ulama lagi. Dia kata saya bunuh 99, saya pergi tanya satu ulama, dia kata kamu tak diterima, saya bunuh sekali. Bunuh itu kata tak. Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an illa an yushraka bih. Allah Taala mengampunkan semua dosa melainkan dosa syirik. Tapi qala lahu khuruj min hadhihi bilad. Tapi ulama tu pesan kepada dia keluar daripada tempat ini. Syarat taubat kamu keluar dari tempat ini. Dia keluar dalam pertengahan jalan melihat datang malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat rahmah sebab apa? Dia dah taubat kepada Allah. Dia dalam perjalanan nak tinggal kampung itu yang buruk. Nak tinggal keadaannya nak buruk, nak ubah keadaan. Datang juga malaikat azab sebab bunuh 100 orang. Jadi tengok keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat kira berapa jarak di antaranya dan kampung yang dia bunuh orang tu, dan berapa jarak di antaranya dan kampung yang dia ingin berhijrah. Uhsumu. Faham tak? Ayat tu qulha lah. Jadi Allah Taala suruh malaikat tadi kira berapa jarak di antara kampung yang dia tinggalkan dengan tempat dia mati, dan berapa pula jarak tempat dia mati dengan kampung yang ingin dia pergi. Fawajaduhu aqraba ila alladhi arada an yatuba fihi. Maka malaikat mendapati dia lebih dekat dengan kampung yang ingin dia pergi itu. Farahimahullah. Dengan itu Allah Taala merahmati dirinya. Merahmati dirinya. Lakinnahu aqla'a 'anil dhanb. Itu menunjukkan bagaimana dia berusaha mencabut dosa itu. وهكذا الإقلاع عن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud orang yang bertaubat daripada dosa itu, jadilah ia seperti orang yang tiada dosa. فإن سقط الإنسان في الذنب مرة أخرى فلا ييأس. Bila mana seorang itu terjatuh lagi ke dalam dosa, maka tidak boleh dia berputus asa. Bukan maknanya kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas itu tak berjaya jaga, kamu buat dosa itu, kamu putus asa, kembali macam la taqta'il amala fillah. Jangan terputus harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi an tujaddid. tukhti hatta yataqabbalaka Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu anka. Bahkan sepatutnya diperbaharui lagi taubat itu, walaupun berulang kali kita terjatuh, tapi bangkit lagi berulang kali sehingga Allah Taala menerima taubat kita dan memaafkan kita, mengubah keadaan kita. Limadha ma dumta tatub ila Allah, tarji' ila Allah, tastahi min dhanbik, tandim ala dhanbi fa anta fil khair.
Kerana selagi mana kita masih lagi bertaubat, masih lagi membaharui taubat, masih lagi merasa malu, merendah diri di hadapan Allah Ta'ala, selagi itulah kita masih berada di dalam kebaikan. Seperti mana kita sebut majlis ilmu. Semua umat Nabi SAW diampun oleh Allah SWT. Kecuali al-mujahidun. Orang yang buat maksiat terang-terangan. Orang yang tak malu daripada maksiatnya. Selagi mana kamu menyembunyi diri sendiri, malu daripada diri sendiri, kamu menyesal bila buat dosa, kamu rasa pecah hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat kamu. Allah terima kamu dalam keadaan kamu dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kamu bangga dengan maksiat, buat maksiat itu terang-terangan depan anak-anak, depan masyarakat, depan itu, orang itu tak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Seperti Nabi SAW, setiap umatku itu dimaafkan, melainkan orang-orang yang mujahir. Mujahir. Apa makna mujahir? Yang buat dosa terangan wal'iyazubillah. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat. Wal yatalafa mumkinan. Naam, sawa. Wal yatalafa mumkinan. Ma makna talafin mumkin? Islahu ma amkana islahu. Wal yatalafa mungkinan di sini berarti memperbaiki sebaik mungkin apa yang boleh dibaikinya. Sebaik mungkin apa yang dia boleh membaiki maknanya kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dua dosa atau dua jenis dosa. Dosa yang di antara kita dengan Tuhan dan dosa yang di antara kita dengan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Fa'inbaghi irja'ul mazalimi wa islahu ma amkana islahu. Maka syarat yang keempat ini adalah membaiki semula kesalahan dan kesilapan yang pernah dilakukan. Contohnya ada satu orang tak jaga salah. Berapa tahun tak jaga salah. Lepas tu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia istiqamah, pergi masjid, jaga salah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala terima insya-Allah taubat kamu. Tapi berapa tahun yang lalu itu kena qada. Kena qada. Bukan tapi saya taubat, ya. Tak apa, alhamdulillah. Sila. Masya-Allah. Tapi ya, ada utang. Ada utang. Curi orang. Curi harta benda orang. Kata. Saya saya taubat kepada Allah. Ya, tak apa, alhamdulillah. Tapi bagi balik barang mereka. Pergi minta maaf, menumpat orang, hina orang, cerca orang, pergi minta maaf, baru bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling susah. Dalam syarat-syarat taubat, ini yang paling susah. Kita nak islahu ma amkana islahu. Membaiki semula kesalahan dan kesilapan yang pernah dilakukan. Hadha alladhi yaghfalu anhu an-nas. Dan bahkan inilah syarat yang ramai orang leka daripadanya. Dan susah buat. Cuba bayang orang 10 tahun tak jaga salah. Lepas tu dia bertaubat. Kita suruhnya kena qada. Tak maulah. Tak mau taubat ni. Kena qada 10 tahun. Iya, kena qada. Tapi dengan cara yang mudah, cara yang senang. Setiap kali salah, qada satu salah. Kata ulama, kalau meringan atas keadaan itu, walaupun tak cukup bayar, tak cukup qada semuanya, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mujtahid. Bersungguh-sungguh. Itulah dalam mazhab Maliki. Kita dalam mazhab Maliki dilarangkan sembahyang sunnah kalau ada utang, kalau ada qada. Tarawih tak sah. Sembahyang sunnah tak sah. Qabliyah, ba'diyah, duha tak sah. Kalau ada qada. Itulah peluang. Macam bulan Ramadan, macam orang yang pergi umrah, salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi digandakan. Semalam di waktu malam digandakan. Itu waktu yang bangun sebelum subuh, setengah jam itu, baca sembahyang satu subuh, satu zuhur, satu maghrib. Cuba bayang 5 tahun, kamu dah qada 5 tahun. Kalau kamu jaga keadaan ini 5 tahun, kamu sudah qada 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada orang kalau, tapi Ustaz aku tak sempat, meninggal tak sempat. Tak apa. Idza fa'alta hadza fa anta ma'fuun anhu. Jika kamu telah mula melakukan perkara itu, nescaya kamu akan dimaafkan. Lidzalika ajma'a al-Malikiyyah annahu la tasihhu as-sunnatu illa ma'al qada'i aw in qada ma 'alayhi. Kerana itulah para ulama Maliki bersepakat bahawa tidak sah salat sunat yang dikerjakan, melainkan jika dia mengqada juga fardu yang ditinggalkan atau dia mengutamakan mengqada yang fardu terlebih dahulu. Itulah. Tarawih tak sah dalam mazhab Maliki. Bulan Ramadan tak boleh sembahyang tarawih. Pergi qada lagi bagus. Pergi qada.
Salat fardu. La ba's ma bainana wa bain Allah, inna Allah ghafurur rahim. Walaupun hakikatnya tidak mengapa. Kekurangan, kesalahan di antara kita dengan Allah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-akhtar ma bainana wa bainan nas. Yang lebih bahaya itu adalah kesilapan, kesalahan di antara kita dengan manusia. Ini. Hadha alladhi la ya'fu anhu Allah hatta ya'fu anhu sahibud dhanb. Ini adalah satu perkara yang bahkan Allah Ta'ala tak maafkan sehingga orang itu yang memaafkan kita. Di hari kiamat kamu hina orang atau apa menumpat orang. Kalau dia tak maaf kamu, Allah tak boleh maaf. Dan kamu tak masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bayar. Bayar apa nama? Cerca itu atau menumpat itu atau hina itu. Bayar dengan apa? Dengan paha? Tak ada duit ringgit. Tak ada di hari kiamat tak ada ringgit. Kamu bayar dengan pahala. Contohnya kamu pernah menyakiti satu orang. Di hari kiamat dia kata, ya Allah, saya nak dia bayar. Bayar macam mana? Satu Ramadan daripada Ramadan yang dia puasa di dunia. Dia ambil 30 hari puasa. Kerana apa? Kerana satu kali kamu menumpatnya. Ada orang kata, umrahnya ya Allah. Bayaran hak saya, umrahnya ya Allah. Hajnya ya Allah. Itulah Nabi SAW sebut dalam hadis. Atadruna manil muflis? Adakah kalian tahu siapakah itu orang yang muflis? Muflis, bankrupt. Orang yang bankrupt di hari kiamat. Siapa? Orang yang pahalanya banyak, semayang qiyamul lail banyak, sedekahnya banyak, umrah, haji, kebaikannya banyak, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina ini, menumpat itu, ambil hak ini, cerca itu. Jadi semua orang akan ambil daripada pahala-pahalanya. Fa idza nafidat hasanatum, apabila telah habis semua amalan kebaikannya, amalan kebaikan kamu habis, semua orang ambil. Kamu bayar dengan pahala-pahala kamu, tak cukup, tak selesai. Macam mana kamu bayar? Allah ambil dari dosa mereka, letak di dosa kamu. Ya'khudhu min sayyi'atihim wa yudha'u min sayyi'atihim. Allah Ta'ala akan ambil pula daripada dosa mereka, ditambahkan ke dalam dosa kamu. Dalam hadis sahih. Ini disebut dalam hadis sahih. Itulah dunia. Dunia alhamdulillah peluang lagi. Kita ada peluang lagi. Boleh kita pergi ketuk pintu sahabat kita. Minta maaf. Walaupun dia tak terima. Walaupun tolak kamu. Kena wajib orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik. Nak jaga pahala-pahalanya. Nak selamat di hari kiamat. Masih lagi dunia. Masih lagi kamu sihat. Pergi minta maaf. Tunaikan hak orang. Minta maaf daripada orang. Hakada. Aslih ma bainaka wa bainan nas. Yuslihullah ma bainaka wa bainah. Perbaikilah apa yang berlaku di antara kamu dengan manusia. Nescaya Allah Ta'ala akan membantu memperbaiki apa yang di antara kamu dengan Allah. Ini syarat yang paling susah dalam taubat. Tunai hak Allah Subhanahu Wa Taala dan tunaikan hak manusia. InsyaAllah kita azan pasti kita sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. عندما كنا في قدح لا بأس. لا بأس. يكون عطف مغاير، نستطيع أن نجعله عطف مغاير أو عطف يعني يكون شرط الإقلاع غير نفي الإصرار. الله أكبر كبيرا ويكون سواء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله. إذن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. إذن ويتلافى ممكنا لا تقبل توبة تائب إلا إن أصلح ما فاته. Jadi waliyatala kemungkinan berarti tidak diterima taubat seseorang itu sehingga dia berusaha membaiki kesilapan lalunya. نعم وقد الله سبحانه وتعالى وعد بأن ترد المظالم يوم القيامة حتى أنه قال يقتص من الشاة العجماء من الشاة القرناء. الشاة الغنم التي ليس لها قرن إذا ضربتها في الدنيا من لها قرن يقتص منها يوم القيامة. Kambing yang ada tanduk, kalau dia mana? Belaga. Kambing yang tak ada tanduk di hari kiamat, kambing yang tak ada tanduk akan ambil hak daripada yang ada tanduk. Hatta yuqtassa, dalam hadis macam ni. Hatta al-hayawan yaqdi ala ma alayh. Sehingga pada haiwan sekalipun akan diqisas. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى رسول الله فيحدهم. Itulah para sahabat Nabi SAW bila mana ada kesilapan, mereka datang bertemu Nabi SAW mengakui kesilapan mereka. Mengakui kesilapan mereka. لأن القصاص تطهير. Kerana qisas, hukuman itu adalah penyucian. وهكذا فالإنسان ينبغي أن يجتهد في أن يصلح ما بينه وبين الناس. Jadi kerana itu mestilah seorang yang bertaubat itu dia berusaha membaiki kesilapan yang berlaku di antaranya dengan orang lain. Nah, ربما في الدنيا تقضيه بالرنجيت. Mungkin semasa di dunia kita boleh selesaikan dengan wang ringgit. Lakin dia kali hari kiamat kamu akan bayar dengan pahala. وفصل بعض العلماء قال مظالم عرضية ومظالم مالية ومظالم نفسية ومظالم حرمية. هذا تفصيل طويل. المظالم التي تقضى يوم القيامة. لكن على العموم akan tapi secara umumnya kita nyatakan ينبغي على الإنسان أن يصلح ما أمكنه. Hendaklah yang penting bagi seorang itu dia membaiki kesilapan yang dilakukannya. Saya pernah ditanya dalam masalah ini, kalau orang yang kita ambil haknya atau kita menzaliminya meninggal, kita tak macam mana tak sempat kita minta maaf, tak sempat bagi balik haknya. Kalau duit atau harta benda kena bagi kepada pewaris-pewarisnya, anak-anak, keluarganya. Atau orang yang kita tak kenal atau tak jumpa lama dah tak tahu di mana dia atau meninggal, kita sedekahkan. Keluar sedekah natasaddaqu bihi anhu. Kita bersedekah dengan niat untuk meminta maaf dari orang itu. Daripada orang itu. Wahakala. ثم قال الشيخ الاستغفار في الأخير يكمل توبته بكثرة الاستغفار.
Kemudian pada akhir sekali setelah dia menunaikan semua syarat yang telah disebutkan sebelumnya, kata Syekh, istighfar sebanyak mampu yang mungkin. Selepas dah buat cara-cara taubat, yang terakhir itu banyakkan beristighfar. Fal istighfar huwa kalla polish. Bila dah buat taubat kemas, nak kemas lagi, banyakkan bukan macam orang bayangkan. Bukan macam orang fikir zaman sekarang, taubat itu istighfar. Astagfirullah. Nah. Taubat ada syarat-syaratnya. Ini yang kita sebut. Beberapa majlis ini. Majlis lalu dan majlis hari ini. Istighfar akhiru syurut taubat. Istighfar adalah syarat terakhir daripada semua syarat-syarat taubat. Wa innama huwa li takmili taubat tuksiru istighfar. Dan hanya saja istighfar itu adalah bertujuan bagi menggila taubat yang telah kita laksanakan. Wa laysa huwa taubah. Dan bukanlah istighfar itu sendiri adalah suatu taubat. Na'am, laysa istighfar huwa taubah, bal huwa min syurut taubah atau adna syurut taubah huwa kathratul istighfar. Hanya saja istighfar adalah syarat yang paling bawah, yang terakhir daripada semua syarat-syarat bertaubat. Dan istighfar mempunyai banyak lafaznya dan jenisnya. Banyak jenisnya. Astaghfirullah, sekurang-kurangnya astaghfirullah. Tapi ada masa yang mana? Afdal. Masa yang lebih waktu yang paling afdal untuk istighfar sebelum subuh. Waktu sahar. Waktu sahar 15 minit atau setengah jam atau kamu membanyakkan istighfar. Juga salawat juga salawat ta'malu amal istighfar. Karena salawat itu amalnya, kerjanya seperti mana istighfar. Bahkan lebih afdal dari istighfar. Salawat atas Nabi SAW lebih afdal daripada istighfar. Allah Subhanahu wa taala qala wal mustaghfirin bil ashar. Dalam Quran Allah Subhanahu menyatakan perkara ini kan Allah Taala bermaksud dan orang-orang yang memohon keampunan di waktu sahar. Yakni waktu yang paling afdal kita membanyakkan istighfar waktu sahar, yaitu sebelum subuh. Aidan sayyidul istighfar alladhi 'allamahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga zikir sayyidul istighfar yang telah diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini disebut dalam Sahih Bukhari. Namanya penghulu istighfar. Lakin labas. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim min jami'i zurni wa dhulmi wa ma janaytuhu ala nafsi wa huwa at-tawwabur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi astaghfiruka bi kulli dhanbin adnabtuhu 'amdan aw khata'an sirran wa 'alaniyatan wa atubu ilayk min adh-dhanbi alladhi a'lam wa min alladhi la a'lam wa anta 'allamul ghuyub ghaffarudh dhunub sattarul 'uyub kashiful qurub wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Banyak jenis istighfar. Sekurang-kurangnya astaghfirullah. Idzan ayyuhal ikhwah, hadhihi syurutut taubah liman arada an yatuba ila Allah Subhanahu wa ta'ala fa alayhi an yuhaqqiqaha. Jadi hadirin sekalian, inilah beberapa syarat taubat yang telah kita nyatakan. Bagi orang yang ingin bertaubat pada Allah SWT, hendaklah dia mentahqiq, memperkemaskan akan ke semua syarat-syarat ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala amarana bil ikhlasi fi taubah. Karena Allah SWT memerintahkan kita agar ikhlas di dalam bertaubat. Lidzalika qala tubu ila Allah taubatan nasuha, ay khalisatan safiyatan sadiqah. Kerana itulah Allah SWT menyatakan dalam Quran yang bermaksud taubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, yang berarti taubat yang murni, yang bersih, yang suci. Amma taubat yang dengan lalai, dalam keadaan lalai, atau istighfar tapi dari mulut sahaja, itu satu dosa juga. Itulah kata Sidi Abdul Hasan Syadzuli, istighfar kita zaman sekarang memerlukan satu istighfar. Istighfar kita macam ni, Astaghfirullah. Tapi tak rasa apa-apa, tak menyiasat, tak ingat dosanya. Cuma lidah saja astaghfirullah. Ni kamu main-main dengan Allah. Kata Imam Hasan, ni cara ini perlu istighfar. Istighfar dalam keadaan lalai memerlukan satu istighfar lagi. Sebab lalai, hati lalai, tak jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ka'annaka ka'annaka tastahzi'u billah. Seolah-olah kamu meremehkan, memperlekehkan Allah Subhanahu wa taala. Memperlekehkan Allah Subhanahu wa taala. Lidah astaghfirullah astaghfirullah, tapi hati tak peduli. Ya, tak heran. Tak heran kena menyesal, kena azam, kena bersungguh-sungguh nak tinggal dosa itu, kena nak membaiki keadaan semampu mungkin, membanyakkan istighfar dengan ikhlas. Kalau tidak, istighfar kamu dosa. Istighfar yang lidah beristighfar tapi hati lalai, ini satu dosa wal iyazu billah. Lidzalika yanbaghi 'alal insani an yasduqa at-taubata ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bagi seorang itu harus mesti dia membenarkan semula taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan nudzakkir insyaallah bi syurut at-taubah. Jadi kita peringat kembali apa dia itu syarat-syarat taubat. Awalan ihdathuha fawran min ghairi tarakhi. Syarat yang pertama adalah melaksanakannya dengan segera tanpa ditangguh. Ni syarat sah taubah. Segera tanpa ditangguhkan. Sebab kalau orang tangguh taubatnya, ini satu dosa. Rasa aman daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan segera. Walaupun tak bersedia, tapi tak bersedia ustaz, tak apa silakan. Tapi tak mampu tinggal, tak apa, tapi bertaubat kepada Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah Subhanahu berfirman yang bermaksud semuanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sekalian keburukan. Ya. Kalau kamu tak mampu tinggal keburukan, banyakkan kebaikan. Ni caranya. Macam satu tangki atau satu yang ada kotor. Tapi kalau kita tuang air, isinya, lama-lama akan keluarkan apa tu? Kotoran itu. Kalau tak mampu tinggal dosa, malah banyakkan kebaikan. Macam zaman sekarang. Zaman sekarang kita susah jauh dengan handphone. Jauh susah nak jaga lidah kita, betul. Susah nak jaga mata kita. Tapi kita mampu insyaAllah membanyakkan istighfar, baca Quran, datang majlis ilmu, majlis zikir, kita bersedekah, semayang, wahakadha. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi itulah kata Allah Taala, semuanya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Nah, syarat yang kedua, an-nadam, haqiqatun nadam, an tandama ala ma fat wa tajtahida fi an tusliha ma huwa at. Syarat yang kedua adalah menyesal dengan sebenar-benarnya atas kesilapan yang dilakukan, lalu dan juga menyesal atas kesilapan yang lalu untuk membaiki apa yang akan datang. Kena ada rasa menyesal, kena nangis. Kamu ingat dosa-dosa kamu malu dari Allah. Kamu sedih, nangis. Tahzan yang fatir qalbuka ala ma fatak. Sedih dan luluh hati itu dari kerana berduka atas dosa yang dilaksanakan. Ini juga syarat taubat yang diterima oleh Allah. Tapi kalau bertaubat kepada Allah, tapi ingat masa dulu, bangga. Saya dulu buat macam. Ini tak boleh. Allah tak terima. Allah tak terima. Kena menyesal. Kena bila ingat keadaan sebelum ni, ingat dosa-dosa dulu, kena menyesal, sedih. Wahakala. Duka hati ya? Berduka. Yang ketiga, al-iqla'u fawran wa 'adamul israr. Syarat yang ketiga adalah mencabut dosa itu daripada diri kita dan tidak mengulangi lagi dosa itu. Bukan kita bertobat kepada Allah SWT tapi dalam hati nak buat lagi. Nah, buatlah. Dan tanda taubat yang jujur, macam saya sebut tadi. Kamu kena jauh kawan-kawan yang buruk, jauh tempat yang buruk, jauh keadaan yang buruk. Ini taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An yara Allah sidquka liyughayyira ma bika wa yu'inuka 'ala at-taubah. Semestinya Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kamu dan kejujuran kamu dalam berusaha untuk bertaubat daripada dosa-dosa. Nah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka ingin mengubah diri mereka sendiri. Mengubah diri keadaan mereka sendiri. Yani anta tabda Allah yukammil. Maknanya kita mula dulu, Allah Taala akan menyempurnakannya taubat kita. Kita mula saja, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Yang keempat, islahu ma amkana islahu. Syarat yang keempat adalah membaiki seboleh mungkin kesalahan yang telah dilakukan. Atau ta'diyatul huquq, atau menunaikan hak yang belum kita tunaikan. Imma al-huququl ilahiyah, sama ada hak Allah Subhanahu wa taala min salatin, daripada solat kita, wa zakatin, atau zakat, wa siyamin, atau ibadah puasa yang bagi qada'uha, yang mana kita dah tinggalkan mesti diqada semula. Mungkin sebelum ni tak jaga puasa betul-betul. Senang. Tak akan kita sudah qada kafarah.
kena puasa tak tahu berapa tahun. Ya, bayar fidyah. Datang bulan Ramadan, insyaAllah buat makanan jemput orang. 60 orang untuk setiap asyarah. 10 orang untuk satu hari. Fidyah tu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fidyah tu ta'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Yani boleh dalam Ramadan yang akan datang, insyaAllah kamu akan selesaikan semua orang yang lalu. Ramadan atau dalam Ramadan yang lalu ada kekurangan sikit, tak jaga betul-betul, ni peluang. InsyaAllah beberapa bulan lagi bulan Ramadan. Dalam bulan ini kamu ada usaha bagi makan 10 orang untuk satu hari. Fidyah. Tuslih ma bainaka wa bain Allah. Demikian kita usaha membaiki di antara kita dengan Allah. Tuslih ma bainaka wa bainan nas. Dan juga tidak lupa membaiki di antara kita dengan manusia. Mungkin malu nak pergi minta maaf. Susah nak pergi minta maaf, nak jumpa. Susah di dunia lebih afdal dari susah di akhirat. Macam Sayyiduna bergaduh dengan Sayyiduna Bilal, Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari, kalau saya tak silap. Bergaduh dengan Sayyiduna Bilal. Qala ya ibn as-sauda. Dia kata, wahai anak kepada orang kulit hitam. Nabi SAW marah. Qala inna fika jahiliyah. Masih lagi ada kesan jahiliyah dalam hati kau. Tapi Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari bukan apa diri takabur. Dia kata, dia pergi dekat kaki Sayyiduna Bilal, letak wajahnya di tanah, dia suruh Bilal pijak mukanya. Suruh Sayyiduna Bilal pijak mukanya. Lakinnahu afa anhu wa kadha. Syuf, lakin kanu yajtahiduna an yatubu ila Allah, an yaqdu ma 'alayhim fid dunya. Akan tapi sungguh-sungguh menunaikan hak itu di dunia. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangis, sedih. Dia kata, kalau ada satu ekor keldai ta'affara. Mana ta'affara? Tergelincir di satu jalan Iraq, saya takut dari Allah Subhanahu wa taala akan tanya saya hari kiamat, kenapa tak baiki jalan untuknya. Bukan manusia, kaldai. Ini yang orang yang hari itu berlumba-lumba undi, berlumba-lumba nak dapat jawatan. Kena dengar ini. Faham wala tak? Ni Sayyiduna Umar, ni keadaannya, ni masyhur. Ayat ini masyhur. Sayyiduna Umar takut dari Allah. Dia kata bukan manusia, bukan lapar atau mati atau sakit tak dapat ubat. Tak. Dia kata saya takut dari seekor kaldai kalau tergelincir kerana jalan tak bagus. Saya takut Allah Subhanahu wa taala tanya saya hari kiamat. Ini keadaan Sayyiduna Umar. Wa hakadha insan yajtahid fi raddil madhalim wa raddil huquq. Demikianlah orang yang bertaubat itu dia berusaha mengembalikan semula hak atau membaiki kezaliman, kejahatan yang dilakukannya. Summa yuksir al-istighfar. Kemudian yang terakhir setelah semua itu barulah dia membanyakkan istighfar. Bila buat semua ini insyaAllah dia membanyakkan istighfar supaya menyempurnakan taubatnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna min istighfarina wa la ilaha illa anta. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.